Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-37 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ini adalah jangan jadi roti canai. Pernah dengar tak tajuk ni? Okey, saya ambil tajuk ni daripada ceramah seorang ustaz ni. Tajuk pilihannya adalah jangan jadi roti canai. So, apa maksudnya? Okey, saya akan kongsikan sebentar lagi supaya anda tak salah faham. Kenapa roti canai? Kenapa tak makanan lain? Okey, insya-Allah saya akan kongsikan. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai Puan Fatimah Mong. Okey, alhamdulillah. Hai Umi Afan Kalisha Umairah. Hai Puan Emma Muhammad Tahir. Okey, alhamdulillah. Okey, apa tajuk kita hari ni adalah jangan jadi roti canai, kenapa? Okey, kita lihat kenapa kita dilarang jadi roti canai. Okey, first kali kita kena lihat sifat roti canai tu macam mana dan cara pembuatan roti canai tu macam mana. Kan sebelum dicanai dan ditebar menjadi roti canai, kita kena sediakan tepung dulu. Nak uli tepung bentuk bulat-bulat tu kan ada proses-proses dia kan. Sebelum kita uli roti canai tu sehingga nak hasilkan roti canai yang gebu, sedap, lembut walaupun dah sejuk tak keras. Ada teknik-tekniknya. Dan kenapa saya pilih tajuk ni hari ni? Ini adalah perkongsian daripada seorang ustaz di mana kita manusia ni jangan jadi seperti roti canai. Kenapa? Sebab bila kita nak buat roti canai tu diuli, kemudian dibulat-bulatkan, dilempar-lempar, dicampak-campak, kemudian kita nak makan selalu ada orang sejenis orang tu dipesan, okey nak roti canai koyak, nak roti canai banjir. Kita jangan jadi seperti roti canai. Bermakna roti canai tu adalah sejenis makanan yang sangat-sangat lembut. Ibarat sifat manusia ni yang suka dibuli, yang suka diambil kesempatan. Orang nak ambil kesempatan dekat diri dia pun dia tak kisah. Kita jangan jadi macam tu. Sebab dalam kehidupan kita ni manusia, kita berhak buat pilihan. Kita berhak untuk menentukan apa yang perlu kita ambil, yang salah ke, yang benar ke. Jangan jadikan diri kita ni mangsa buli. Jangan jadikan diri kita ni seorang yang suka diambil kesempatan, yang suka dianiayai, yang suka dizalimi tanpa kita berbuat apa-apa tindakan. Sebab tu Islam tu suruh kita tabayun, suruh kita siasat. Dalam satu perkara perlukan perbincangan, perlukan musyawarah. Kita tak boleh nak jatuhkan hukum kepada seseorang tu hanya kerana dasar kita lihat pada luaran je. Sedangkan pada dalaman apabila kita siasat, rupa-rupa manusia tu dianiayai. So kenapa? Sebab tu Islam ni jangan
jadikan diri kita ni seperti roti canai yang mudah dibuli, mudah diambil kesempatan. Kita lihat nampak lembut kan? Nampak lembut, sedap dimakan. Sebab tu jangan jadi roti canai. Jangan kita ni suka orang tonyoh-tonyoh kita, orang ambil kesempatan, kawan makan kawan. Kita baik dengan kawan kita, rupa-rupanya di belakang kita dia bermuka-muka. Dia bermuka-muka, ada talam dua muka, and then dia tunjuk baik dekat kita, padahal dekat belakang kita dia kutuk-kutuk kita, dia makan kita, dia tikam kita. So hati-hati. Kita sendiri kena pilih kawan kita. Dengan siapa kita berkawan, adakah bila kita ada masalah dia ada sentiasa dengan kita ataupun dia cabut lari. Seorang kawan yang baik ni dia akan sentiasa support kita, dia akan sentiasa doakan kita, dia akan sentiasa faham kita, bukan ambil kesempatan. Jangan jadi seperti roti canai yang sewenang-wenangnya dilempar, dipijak-pijak, diuli-uli. Roti canai, faham macam mana roti canai dikoyak, nak makan dikoyak kan? Ini adalah perkongsian daripada seorang ustaz. Dia menggunakan analogi daripada roti canai tu kepada sifat manusia kita ni. Jangan terlampau lembut hati, jangan terlampau orang kata A, kita ikut A, sedangkan kita tahu A tu salah. Kita macam kita berniaga lah. Macam kita berniaga kan. Sebagai contoh, kalau HQ sediakan bahan marketing. Kalau kita nampak, kita tahu kalau bahan marketing tu ada yang tak kena pada nampak aurat lah, adakah kita nak guna gambar yang sama? Kita jadi seorang yang lurus, kita jadi seorang pembaris. Tak boleh lah macam tu. Kita berhak buat pilihan. Kita perlu tapis atas diri kita sendiri. Sedangkan kita tahu, kita belajar hukum hakam, kita tahu batas aurat perempuan tu macam mana, batas aurat lelaki tu macam mana. And then takkan kita nak guna lagi gambar tu. Sedangkan kita dah tahu hukum. Kita nak jadi seorang pembaris, nak jadi seorang yang lurus, guna je tak tapis. So tak boleh lah macam tu. Kita sebagai orang yang berilmu dan dah tahu hukum hakam, wajiblah kita cakna dan tabayun. Jangan jadikan ia sebagai jariah dosa kering kita. Kita dah tahu kan video tu ada aurat yang terdedah, kita dok guna juga sebab kita kata, oh marketing ni akan menjadi marketing yang paling power sebab aku guna video yang sangat-sangat bagus ni. Sedangkan dalam video tersebut, orang yang bercakap tu nampak lengannya, orang yang bercakap tu tudung singkat. So tak boleh lah, kita kena tapis. Kita kena bezakan antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil. Jangan kita campur adukkan sumber-sumber syubhah, sumber-sumber yang tak betul dalam kehidupan kita, sebab kita tak nak rezeki kita menjadi rezeki yang tak berkat, rezeki yang Allah tak reda. Lalu sebab itu berlaku bermacam-macam masalah dalam kehidupan kita. Kita ambil rezeki yang Allah tak reda, kita ambil rezeki yang Allah tak berkati, maka rumah tangga kita porak-peranda, bergaduh suami isteri, anak-anak tak dengar cakap kita, bergaduh dengan jiran sebelah, and then ada masalah dengan binatang-binatang ternakan, kucing tak bagi kerjasama, berak merata-rata. Semua tu ujian atas kerana sebab kita bercampur baur dengan rezeki yang halal dengan rezeki yang haram, rezeki yang syubhah, rezeki yang halal bercampur baur dalam kehidupan kita. Dia bagi impak pada keluarga kita, dia bagi impak yang menyeluruh pada kehidupan kita. Kalau tak percaya, anda cuba lihat, andai ada kita termakan rezeki yang haram, and then kita lihatlah kesannya pada kehidupan kita. Adakah hati kita tenang? Ataupun adakah jiwa kita bahagia? Sudah pasti hati kita gundah gulana, gelisah, rezeki bocor, rezeki susah nak masuk, PM banyak masuk tetapi kenapa tak close? Sebabnya kita masih banyak dosa dan kita masih banyak makan benda yang haram. Kita anggap tak ada apa-apa. Tak apalah aku guna gambar ni, tak apalah aku guna video ni, kan barang bagus ni, kan produk bagus ni. Tetapi kita tak jelas dan kita tak tabayun. Kenapa kita tak cakna, tak cek dulu? Sedangkan marketing yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah marketing yang patuh syariat, yang sentiasa meletakkan hukum hakam yang paling utama. So kita jangan main langgar je. Bila kita main langgar, tu yang kita banyak masalah datang bertimpa-timpa, kehidupan kita porak-peranda, keluarga kita kucah kacir. Sebabnya apa?
Sebab atas kerana rezeki yang tak berkat, rezeki yang haram. So kita kena cakna dan cek satu persatu. Okey, berbalik kepada tajuk Soleha hari ni, jangan jadi roti canai. Hidup kita kena tegas, kena berdisiplin. Sebab kita tak nak dipijak. Macam kerajaan kita kan, macam negara Islam. Negara Islam, Rasulullah SAW seorang yang tegas. Bukannya seorang yang sambil lewa je menganggap satu hukum tu tak ada apa-apa. Contoh, kalau ada masalah dalam umat Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah akan mengambil tindakan tegas. Kalau seseorang tu mencuri, yes, memang kena hukum potong tangan. Bukannya bila orang mencuri tu dilepaskan begitu sahaja. Sebab tu kita hari ini kita kena bezakan antara yang benar dengan yang salah, yang berdosa dengan yang tidak berdosa. Sebab tu ada syurga dan neraka. Syurga untuk orang yang berdosa dan terus melakukan maksiat. Neraka adalah tempat orang yang banyak melakukan dosa. And then syurga adalah untuk tempat orang-orang yang terpilih, yang beriman, yang Allah pilih untuk masuk ke syurga kerana imannya. So kita nak pilih yang mana? Syurga ke neraka? So kat sini kita kena tegas. Tegas buat pilihan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Adakah kita nak biarkan anak-anak kita terus lalai, terus leka, terus dibuai dengan hiburan yang melalaikan, main handphone berjam-jam, main game, sehingga kita sebagai ibu bapa tak tapis pun, sehingga kita sebagai ibu bapa tak larang pun. So hati-hati. Kita tak nak kesan buruk mengalir dalam kehidupan kita kerana salah didikan dalam rumah tangga kita. Salah ajaran, salah didikan. Anak tak solat pun kita kata tak apalah, dia kecil lagi. Sedangkan Islam ajar anak-anak awal umur 7 tahun. Sebenarnya sekarang ni pun ada anak yang umur 4 tahun, 5 tahun dah pandai solat kerana ibu bapanya yang menekankan kepentingan agama dalam rumah tangga. So umur 7 tahun kita dah perkenalkan dah. Anak-anak jom solat berjemaah. Dia dah umur 10 tahun dia tak solat. Umur 10 tahun selalunya lelaki dan perempuan zaman sekarang ni dah akil balik. Wajib hukum untuk kita rotan dia kalau dia tak solat. Kita kena jadi ibu bapa yang tegas, berdisiplin. Sebab kalau kehidupan kita tak ada penegasan, tak ada kehidupan yang berdisiplin, mereka akan naik lemak dan bila mereka makin besar, makin remaja, makin dewasa, mereka tak pentingkan, tak apalah kalau aku tak solat pun, yang penting aku dapat kerja bagus, yang penting aku dapat isteri yang cantik. Itu yang diutamakan. Tetapi Islam diletakkan di level yang paling bawah. Sebab apa? Didikan daripada kecil yang tak diutamakan. Sebab tu kita jangan jadi roti canai. Roti canai mudah dilempar, mudah ditumbuk-tumbuk, mudah dikoyak-koyakkan, walaupun lembut. Sebab tu kita kena tegas dalam kehidupan kita. Kita tak nak kerana kelembutan diri kita yang terlampau sangat sehingga kita dibuli, kita dipergunakan, kita dipijak-pijak oleh anak kita hanya kerana salah didikan daripada diri kita. Okey, yang terakhir sekali, hendaklah kita bijak dan berbincang dalam apa saja situasi yang melanda dalam organisasi ke, dalam tim kita ke, dalam satu company ke, insya-Allah. Perbincangan, musyawarah tu sangat-sangat penting. Dalam Islam pun sendiri ada ajar. Kenapa kita kena bermusyawarah? Sebab kita tak nak pergaduhan. Sebab boleh jadi bila kita buat keputusan seorang-seorang, sebagai contoh kita leader kan. Kita leader, kita adalah boss. And then kita buat keputusan seorang-seorang tanpa kita tanya anak tim, tanpa kita tanya staff-staff kita. Maka akan mewujudkan pemberontakan, akan mewujudkan tak puas hati. Sebab tu kita perlu bermusyawarah. Sebab tu perlu adakan meeting, perlu adakan perbincangan, discussion supaya tidak ada ungkit-mengungkit di kemudian hari. Sebab boleh jadi orang, anak-anak tim dalam kumpulan kita tu dia lebih banyak idea, dia lebih banyak cadangan-cadangan yang boleh mengembangkan sesuatu tim tu. So minta pandangan. Macam Soleha sendiri, Soleha ada key leader Soleha. Soleha akan tanya dalam grup macam mana. Kalau okey kita setuju. Kalau tak okey, dan mereka sendiri pun selalu bertanya, Soleha okey tak ni? Leader okey tak ni? Boleh tak? Sebelum melakukan sesuatu, minta kebenaran tanda kita hormat dia sebagai leader. Dan kita sendiri pun sebagai anak tim perlu ada adab dan rasa hormat antara satu sama lain. Walaupun perbezaan umur, walaupun dia tu kakak, walaupun dia tu umur 40 ke 30 lebih
lebih berusia daripada Solehah, kita perlu dengar pendapat masing-masing supaya tidak berlaku pergaduhan, supaya tidak ada perasaan penyakit hati, kata mengata di dalam hati, bersangka-sangka. Itulah Islam ajar. Sentiasa bermusyawarah dan berbincang supaya tidak ada masalah yang akan melanda di kemudian hari. Kita tak naklah masalah ungkit-mengungkit, tiba-tiba hari ni kata lain, esok kata lain. Perlu perbincangan. Sebab tu kita nak sesuatu keadaan tu harmoni, aman damai, penuh kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab dan amanah, insya-Allah. Okey? Sekian sahaja perkongsian daripada Solehah. InsyaAllah kita bertemu lagi nanti. Esok dengan lusa tak ada live sebab Solehah bagi laluan untuk seminar. Solehah ada seminar 2 hari. InsyaAllah hari Khamis Solehah continue balik untuk sharing ilmu. InsyaAllah terima kasih anda yang setia bersama-sama dengan Solehah. Sentiasa mendengarkan majlis ilmu, makanan rohani kita, kerana roh kita perlukan makanan. Dan insyaAllah jiwa yang sentiasa mendengarkan ilmu, itulah yang menjadi jambatan ke syurga, saham akhirat kita, insyaAllah. Okey, sekian sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.